Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cik Wan dan rakan-rakan sekalian. Saya, Sharifah Syafiqah binti Sharif Adam, akan membentangkan mengenai ASEAN Plus 3. Dalam video pembentangan ini, saya akan menerangkan mengenai badan-badan yang terdapat dalam kerjasama-kerjasama yang dijalankan oleh ASEAN Plus 3. ASEAN Campur 3 adalah sebuah kerjasama antara negara-negara ASEAN dan negara-negara di Asia Timur. Ia juga dikenali sebagai kerjasama Asia Timur yang melibatkan 3 buah negara iaitu China, Jepun dan Republik Korea. Kerjasama ini bermula pada Disember 1997 sewaktu sidang kemuncak ASEAN Plus 3 yang pertama diadakan secara tidak rasmi di Kuala Lumpur, Malaysia. Sidang kemuncak ini dihadiri oleh semua pemimpin-pemimpin negara ASEAN, China, Jepun dan Republik Korea. Pada tahun 1999, iaitu 3 tahun kemudian, berlangsungnya sidang kemuncak ASEAN Plus 3 yang ketiga di mana kerjasama ini telah dilembagakan dan diinstitusikan secara rasminya di Manila, Filipina. Tujuan penubuhan ini adalah untuk meningkatkan pelengkap antara pelaksana agenda PBB 2030 untuk pembangunan lestari dan wawasan komuniti ASEAN 2025 untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara-negara ASEAN dan negara-negara Plus 3 dalam beberapa dekad yang akan datang. Penubuhan ASEAN Plus 3 juga penting untuk membina komuniti Asia Timur dan memupuk regionalisme di Asia Timur dalam jangka yang panjang. Selepas perasmian ASEAN Plus 3 pada tahun 1999, kerjasama ini telah berkembang menjadi kerangka kerja yang lengkap dengan 65 mekanisme untuk menyelaraskan ASEAN Plus 3. Mekanisme ini terdiri daripada satu sidang kemuncak yang diadakan setiap tahun, 16 orang wakil menteri daripada negara-negara terlibat, 20 orang pegawai kanan, 1 CRP ASEAN Plus 3, 2 ketua pengarah, 20 mesyuarat peringkat teknikal dan 5 pertemuan lain. Pada tahun 2007, semasa sidang kemuncak ASEAN Plus 3 kali ke-11 diadakan di Singapura, sebuah lagi pernyataan bersama yang dikenali sebagai Pernyataan Bersama Kedua telah dipersetujui oleh anggota ASEAN Plus 3 mengenai kerjasama Asia Timur untuk mewujudkan komuniti Asia Timur dengan ASEAN sebagai pendorong utama. Kerjasama ini dinamakan sebagai Membangun Asas-Asas Kerjasama ASEAN Campur 3. Seterusnya kita beralih kepada Kerjasama ASEAN Campur 3. Kerjasama ASEAN Campur 3 ini terdiri daripada 4 bahagian: politik, keselamatan, ekonomi dan sosio-budaya. Yang pertama adalah kerjasama politik. Kerjasama politik ASEAN Plus 3 berada di bawah bidang kuasa Mesyuarat Menteri Luar ASEAN Campur 3 ataupun lebih dikenali sebagai APTFMM. APTFMM yang pertama diadakan pada 26 Julai 2000 di Bangkok, Thailand. Mesyuarat ini membincangkan masa depan kerjasama, isu-isu serantau dan antarabangsa ahli anggota serta meninjau pelaksanaan pernyataan bersama kerjasama Asia Timur. Seterusnya, yang kedua pula adalah kerjasama keselamatan. Kerjasama ASEAN Plus 3 dalam bidang keselamatan terbahagi kepada 2, iaitu Mesyuarat Menteri ASEAN Campur 3 mengenai jenayah transnasional AMMTC Plus 3 dan Mesyuarat Pegawai Kanan mengenai jenayah transnasional, iaitu SOMTC Plus 3. Mesyuarat Menteri ASEAN Plus 3 mengenai jenayah transnasional AMMTC Plus 3 yang pertama diadakan di Bangkok, Thailand pada 10 Januari 2004. Badan ini dicadangkan oleh China sewaktu sidang kemuncak ASEAN Plus 3 yang diadakan pada 4 November 2002 di Phnom Penh, Kemboja yang telah disokong oleh pemimpin-pemimpin ASEAN Plus 3. Badan ini mempunyai beberapa prinsip yang perlu dipatuhi oleh semua anggota, iaitu konsensus melalui perundingan atas dasar kesetaraan, saling menghormati kedaulatan negara lain, proses bertahap dan fleksibiliti, serta keberkesanan dalam kerjasama. AMMTC Plus 3 ini merangkumi aspek politik dan keselamatan serantau, seperti memerangi keganasan antarabangsa dan jenayah transnasional. Selain itu, badan ini juga menyokong Bali Kod 2 mengenai pembangunan komuniti keselamatan ASEAN.
Badan kedua yang berada di bawah Kerjasama Keselamatan adalah Mesyuarat Pegawai Kanan Mengenai Jenayah Transnasional SOMTC+3. Bidang kerja SOMTC+3 adalah mengenai masalah dadah ASOD. Badan ini bertujuan untuk memerangi pemerdagangan dadah yang terus mengancam wilayah dan menjadi platform bagi pegawai penguatkuasa untuk berkongsi cara dan pandangan dalam memerangi isu narkotik ini. Seterusnya adalah kerjasama ekonomi. Terdapat 5 badan di bawah ASEAN Plus 3 yang bertanggungjawab menguruskan kerjasama ekonomi, iaitu Menteri Ekonomi ASEAN Plus 3 AEM Plus 3, Mesyuarat Menteri Kawangan dan Gabenor Bank Pusat ASEAN Campur 3 AFMGM Plus 3, Menteri Pelancongan ASEAN Campur 3 MATM Plus 3, Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN Campur 3 AMAF Plus 3, Mesyuarat Menteri ASEAN Campur 3 mengenai tenaga mineral AMEM Plus 3. Saya akan menerangkan badan-badan yang berada di bawah Kerjasama Ekonomi ASEAN Plus 3 ini. Yang pertama adalah Menteri Ekonomi ASEAN Campur 3 AEM Plus 3. Mesyuarat pertama AEM Plus 3 diadakan pada 2 Mei di Yangon, Myanmar. Badan ini ditubuhkan kerana para menteri ASEAN Plus 3 menyedari kepentingan kerjasama dan kolaborasi dalam bidang ekonomi seperti perdagangan, pelaburan dan industri. Pelbagai kerjasama telah dibincangkan dan dipersetujui dalam mesyuarat pertama ini. Antaranya adalah menggalakkan kerjasama teknikal dalam e-dagang dan teknologi maklumat, meningkatkan usaha kerjasama pembangunan sumber manusia serta kerjasama dalam perkembangan sains dan teknologi. Pada tahun 2004, sebuah pertubuhan yang dikenali sebagai Majlis Perniagaan Asia Timur EABC telah ditubuhkan di bawah AEM Plus 3. EABC bertujuan untuk menguatkan kerjasama antara syarikat-syarikat swasta ASEAN dan pengusaha dari negara-negara Asia Timur. Badan kedua yang terdapat dalam Kerjasama Ekonomi ASEAN Plus 3 adalah Mesyuarat Menteri-Menteri Kawangan dan Gabenor Bank Pusat ASEAN Campur 3 AFMGM Plus 3. Idea pembentukan AFMGM Plus 3 dikemukakan semasa Sidang Kemuncak ASEAN Plus 3 yang kedua pada Disember 1998 di Hanoi. Tujuan AFMGM Plus 3 dibentuk adalah untuk membincangkan perkara-perkara membimbangkan kawangan dan mikroekonomi di rantau ini. Selepas pembentukan AFMGM Plus 3, kedudukan kawangan ASEAN Plus 3 kini telah stabil. Kestabilan yang dikecapi ini adalah atas kerjasama dengan Multilateralisasi Inisiatif Chiang Mai CMIM, Pejabat Penyelidikan Makroekonomi ASEAN Plus 3 AMRO dan Inisiatif Pasaran Bon Asia AMBI. Badan ketiga yang terdapat dalam Kerjasama Ekonomi ASEAN Plus 3 adalah Menteri Pelancongan ASEAN Plus 3 MATM Plus 3. Pada 25 Januari 2002 di Yogyakarta, Indonesia, ASEAN Plus 3 telah membentuk sebuah lagi badan di bawah Kerjasama Ekonomi iaitu Menteri Pelancongan ASEAN Campur 3 MATM Plus 3. Tujuan pembentukan MATM Plus 3 adalah untuk mendorong pertukaran pelancongan, interaksi sosial dan kohesi ekonomi yang lebih erat di Asia Timur. Sewaktu mesyuarat MATM Plus 3 di Manila, Filipina pada 22 Januari 2016, negara anggota ASEAN Plus 3 telah menandatangani satu memorandum kerjasama pelancongan MOC. Mesyuarat MATM Plus 3 ke-17 di Chiang Mai, Thailand pada 26 Januari 2018, sebuah rancangan kerja kerjasama pelancongan ATP 2018-2020 telah dirangka untuk melaksanakan MOC ini. Badan keempat yang berada di bawah Kerjasama Ekonomi ASEAN adalah Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN Campur 3 AMAF Plus 3. Pertemuan pertama mesyuarat AMAF Plus 3 diadakan di Medan, Sumatera Utara, Indonesia pada 5 Oktober 2001. Tujuan badan ini dibentuk adalah untuk mempromosikan dan meningkatkan kerjasama antara ASEAN dan Asia Timur
serta untuk perkongsian pandangan mengenai cabaran serius yang dihadapi oleh pertanian, perikanan dan perhutanan dalam agenda antarabangsa. Beberapa strategik dan perjanjian telah dijalankan di bawah AMAF+3 ini. Antaranya, yang pertama, strategi kerjasama ASEAN untuk makanan, pertanian dan perhutanan APTCS yang dilaksanakan pada tahun 2016 sehingga 2025. Yang kedua, Perjanjian Rizab Beras Darurat ASEAN+3 APTERR yang ditandatangani pada 7 Oktober 2011. Pada 11 Oktober 2018, AMAF+3 telah menandatangani protokol untuk meminda perjanjian ini supaya dapat meningkatkan sumbangan tahunan bagi tempoh 5 tahun bermula tahun 2018 sehingga 2022 untuk operasi yang dilaksanakan oleh APTERR. Terusnya, kerjasama terakhir dalam ASEAN+3 adalah kerjasama sosio-budaya. ASEAN+3 telah banyak menjalankan kerjasama dalam bidang sosial budaya. Terdapat banyak badan di bawah kerjasama sosial budaya ASEAN+3. Yang pertama adalah Mesyuarat Menteri ASEAN Campur 3 mengenai Kebajikan dan Pembangunan Sosial AMMSWD+3. Yang kedua adalah Mesyuarat Menteri ASEAN Campur 3 mengenai Belia ME+3. Yang ketiga, Mesyuarat Menteri Kesihatan ASEAN Campur 3 AHMMM+3. Yang keempat adalah Mesyuarat Menteri Pendidikan ASEAN Campur 3 EMM+3. Yang kelima adalah Mesyuarat Menteri Buruh ASEAN Campur 3 ALMM+3. Yang keenam adalah Mesyuarat ASEAN Campur 3 mengenai Kebudayaan dan Kesenian AMCA+3. Yang ketujuh adalah Mesyuarat Menteri ASEAN Campur 3 mengenai Alam Sekitar AMME+3. Yang ke-8 adalah Mesyuarat Menteri yang bertanggungjawab untuk Maklumat ASEAN Campur 3 AMRI+3. Dan yang terakhir adalah Kerjasama ASEAN Campur 3 dalam urusan perkhidmatan awam SCCSM+3. Dalam pembentangan ini, saya hanya menjelaskan mengenai 4 badan. Yang pertama adalah Mesyuarat Menteri ASEAN Campur 3 mengenai Kebajikan dan Pembangunan Sosial AMMSWD+3. Mesyuarat kali pertama AMMSWD+3 diadakan di Bangkok, Thailand pada 17 Disember 2004. Mesyuarat ini diadakan 4 tahun sekali. Dalam mesyuarat pertama ini, anggota ASEAN telah mempersetujui untuk mempromosikan sebuah komuniti penyayang di Asia Timur, mengadakan Simposium ASEAN+3 dan bersepakat untuk memberi perhatian kepada pembangunan sumber manusia di sektor sosial. Badan Kerjasama Sosial Budaya ASEAN+3 yang kedua adalah Mesyuarat Menteri ASEAN Campur 3 mengenai Belia ME+3. ME+3 yang pertama diadakan pada 27 April 2007 di Singapura. Ia dibentuk selepas anggota ASEAN+3 bersepakat untuk mempromosi semua sektor masyarakat, terutamanya wanita dan belia, semasa sidang kemuncak ASEAN+3 ke-7 di Bali. Terdapat 2 lagi badan di bawah bidang belia ASEAN+3, iaitu Mesyuarat Pegawai Kanan APT mengenai belia SOMI+3 dan Mesyuarat Jawatan Kuasa APT Wanita ACW+3. Badan ketiga yang berada di bawah Kerjasama Sosial Budaya ASEAN+3 adalah Mesyuarat Menteri Kesihatan ASEAN Campur 3 AHMM+3. AHMM+3 yang pertama secara rasminya diadakan di Pulau Pinang, Malaysia pada 24 April 2004. Pada 26 April 2003, Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN+3 telah mengadakan mesyuarat khas di Kuala Lumpur, Malaysia untuk membincangkan mengenai SARS. Kerjasama kesihatan antara ASEAN dan +3 adalah salah satu cara untuk mencapai visi ASEAN, iaitu ASEAN Sehat 2020. Pelbagai program di bawah badan ini telah dilaksanakan seperti program penyakit berjangkit EID dan program kerjasama ASEAN yang telah mendapat sokongan daripada WHO. Sidang Kemuncak ASEAN+3 yang ke-21 pada tahun 2018, pemimpin-pemimpin ASEAN+3 telah membuat pernyataan mengenai kerjasama menentang kerintangan antimikrobial.
Pada tahun 2019, Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN Plus 3 terus komited dalam melaksanakan strategik Asia Pasifik mengenai penyakit baru muncul, Peraturan Kesihatan Antarabangsa IHR dan Darurat Kesihatan Awam APSED 3 untuk meningkatkan kemampuan negara anggota ASEAN Plus 3 dalam mencegah, mengesan dan bertindak balas terhadap ancaman kesihatan awam. AHMM Plus 3 juga menegaskan bahawa badan ini menyokong SDG PBB untuk mencapai liputan kesihatan sejagat UHC menjelang 2030. Pada awal tahun 2020, dunia digempakan dengan penularan virus baru yang dikenali sebagai wabak COVID-19. AHMM Plus 3 merupakan mekanisme kerjasama pertama yang tampil untuk membantu anggota ASEAN Plus 3. Kesimpulannya, penubuhan ASEAN Plus 3 bukanlah sesuatu yang mudah kerana sebelum penubuhan kerjasama ini, terdapat sebuah lagi kerjasama yang hampir sama dan melibatkan negara-negara yang sama, iaitu EAEC. Namun, penubuhan ini tidak berjaya pada tahun 1997 dan digantikan dengan ASEAN Plus 3. ASEAN Plus 3 menjalankan pelbagai kerjasama untuk membangunkan, memajukan dan mengekalkan keamanan di rantau ini. Pelbagai kerjasama dari pelbagai aspek telah memberi keuntungan kepada pihak ASEAN dan Plus 3 dan turut berjaya menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara di rantau ini. Jelaslah bahawa ASEAN Plus 3 adalah kerjasama yang berjaya di rantau ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.